InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk kita sama-sama menghidupkan suasana memperingati suasana untuk kita mendekatkan lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu suasana yang mana kita ingin merasai diawasi oleh Allah. Kita nak rasa suasana muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengawasi kita. Kita nak merasai suasana kita berada dalam keadaan mendekati Allah, qurb, kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya suasana untuk kita meningkatkan amalan kita. Kita nak tengok balik amalan kita tingkatkan, kerana setiap kita kena merasai bahawa kita berada di satu tahap, satu peringkat, satu maqam. Apa maksud maqam ni? Disebut makam ni kan, peringkat. Makam ni maknanya di mana kita kedudukan kita sekarang. Kita ni duduk kat mana? Di dalam adab kita bersama Allah. Dalam adab kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, dalam akhlak kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni di mana? Itu maksud makam. Jadi kita akan bincang khas tentang makam-makam ni di satu peringkat. Kita akan ke peringkat-peringkat tarbiyah lah, lebih kurang begitulah. Jadi yang pertama sekali, kita nak kena merasakan bahawa paling tinggi sekali ialah peringkat itu redha, makam redha. Kita nak redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah peringkat tarbiyah kita, di mana bila kita redha kepada Allah, maka Allah akan redha kepada kita, insya-Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat, kerana selawat dan salam itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tanda sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita banyakkan selawat pada hari Jumaat ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita banyakkan selawat ni. Selawat ni merupakan perkara yang akan membina kekuatan kita dengan izin Allah. Barakah daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung sikit tentang apa yang telah kita sentuh pada semalam, berkenaan dengan salah satu ciri Jil'ul Ma'ud. Jil'ul Ma'ud ni ialah salah satu ciri generasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul, akan timbul di akhir zaman. Dan kita ingin sama-sama cuba melihat ciri-ciri ini, dan mudah-mudahan daripada ciri-ciri ini kita dapat menghayati. Jadi kita nak melihat ciri-ciri ini bukanlah hanya sekadar kita nak tahu, tapi macam mana cara kita nak proses supaya ciri-ciri ini berada dalam kehidupan kita. Kita dah sampai kepada ciri yang keenam, iaitu zuhud fid dunia.
Satu generasi yang bersifat zuhud fi dunia. Kita dah bincangkan tajuk itu 2-3 sesi, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung. Jadi saya nak petik apa dikata oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tentang jalan tarbiyah, jalan pembersihan jiwa seseorang manusia itu, jalan pembersihan jiwa seorang manusia. Dia kata apa? Untuk seseorang itu menghayati dalam mengenal Allah, untuk kita mengenal Allah dan kita menghayati makrifat kepada Allah itu, maka kita haruslah menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata untuk menempuh jalan kepada Allah itu, maka dia kata wajib, mesti, harus. Dalam bahasa Indonesia kata harus, dan dalam bahasa Malaysia kata wajib, mesti. Mesti kita sanggup membelakangkan dunia dalam hati kita secara keseluruhan. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali. Untuk kita kenal Allah, maka hendaklah kita membelakangkan dunia secara keseluruhan. Hati kita, membelakangkan dunia secara keseluruhan. Kerana mengenal Allah itu tidak boleh dimadukan, tidak boleh disatukan dengan dunia. Jadi mengenal Allah itu tidak boleh disatukan dengan dunia ini. Maka sebab itulah kita kita telah berbincang berkenaan dengan ciri yang keenam ini, ciri zuhud. Di mana zuhud ini merupakan salah satu daripada tahap ataupun adab kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, adab kita. Dan sebenarnya dia ada berapa banyak peringkat-peringkat jiwa ni ataupun peringkat-peringkat proses di mana kita nak melihat proses jiwa kita tu. Salah satu ialah kita berada di maqam zuhud disebut, atau di peringkat zuhud. Dan zuhud ini adalah merupakan perkara yang bersangkut paut dengan bagaimana adab kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita berjalan menuju kepada Allah ini, pada setiap saat benda yang kita perlu ingat ialah bahawa kita sentiasa meletakkan taubat itu di depan kita. Tak kiralah kita ni baru kenal Islam ataupun dah lama kenal Islam, kita dah ikut tarbiyah lama, dah baru ikut. Setiap saat, setiap ketika, setiap masa, setiap peringkat kita, mustawa, setiap maqam, setiap peringkat, setiap tahapan itu, dan perkara yang pertama mesti bermula dengan taubat. Bermula dengan taubat. Taubat ini adalah merupakan satu konsep yang perlu kita perdalamkan. Konsep taubat ni perlu kita perdalamkan, kerana kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, maknanya kita tidak membersihkan diri kita daripada kekotoran, daripada perkara yang merosakkan kita dengan Allah tadi, maka bila kita beramal tak sampai ke Allah. Seperti macam contohnya kita solat tapi kita tidak ambil wuduk. Kita tak ambil sembahyang. Kita tidak ambil wuduk, kita tidak ambil air sembahyang. Kita solat tapi kita tak ambil sembahyang, maka solat tu tak sah. Tak sampai kerana kotoran. Kita panggil kita berhadas, hadas kecil. Ataupun kita berhadas besar, kita nak solat tapi kita tidak mandi wajib. Tidak melaksanakan mandi wajib. Jadi bila kita sembahyang, kita puasa, kita dalam keadaan tak cukup syarat. Kalau sembahyang tak sah lah. Kalau puasa sah lagi, tapi kena mandilah kan. Nak sebut kat sini, begitulah juga dalam amalan kita. Seorang yang ingin mendidik hati dia, mentarbiah hati dia, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah untuk membersihkan jiwa dia, maka perkara yang pertama sekali, sebelum dia beramal, sebelum dia melakukan sesuatu, ataupun ketika dia melakukan sesuatu, perkara yang penting sekali ialah at-taubah. Taubah. Jadi taubah ni proses. Jadi ini maqam yang pertama, peringkat yang pertama. Mana-mana ulama sufi, mana ulama-ulama muktabar yang bila bercakap tentang tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruhiyah, pendidikan akidah, jiwa, maka dia akan mengatakan bahawa perkara yang pertama sekali kena buat ialah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tempat, semua peringkat. Sebab tu taubat ini dia merupakan satu yang berlaku di sepanjang masa. Kita bertaubat, maknanya kita rasa benda yang tak elok kat kita tu kita nak buang. Kita menyesal. Dan taubat itu pula kan ada peringkat-peringkatnya.
Kita sekadar umum dululah, nak sebut sini sebagai mukadimah aja ni. Maka taubat bagi seorang yang biasa, orang yang biasa macam kita ni, macam kita ni, orang biasa-biasa ni, baru nak mula, baru nak sama-sama, maka taubat kita pada orang yang awal, orang yang awam, orang biasa ni ialah kita nak melihat dosa kita. Taubat yang pertama sekali, kita melihat dosa kita. Dosa kita ni apa? Apa dosa kita? Kita nak kena sensitif dengan dosa. Sebab kita kena buang benda yang merosakkan dalam badan kita ni, dalam tubuh kita, dalam hati kita ni. Kita kena buang benda yang merosakkan sebelum kita menambah yang baik-baik. Apa merosakkan? Dosa kita. Jadi taubat orang awam, taubat kita lah. Orang awam ni, kita baru nak belajar-belajar kan, baru nak berjalan kan, sama-sama kita ni. Kan, maka taubatnya ialah kita nak melihat dosa kita, kenal dosa kita, kemudian kita nak menyesal dosa kita tu. Menyesal dosa kita tu, kita bertaubat pada Allah, menyesal. Taubat tu nadamah, penyesalan. Jadi kita menyesal, kita tengok dosa kita apa. Jadi tiap-tiap hari mesti kita buang dosa kita satu. Kan? Jadi kalau kita rasa tak ada dosa, rasa tak ada dosa tu dosa. Rasa tak berdosa tu dosa. Macam tu. Maknanya kita ni rasa diri kita baik dah. Itu dosa tu. Kita buang. Itu dosa hati. Jadi kita yang pertama sekali, kita melihat dosa kita, kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Mesti kita bertaubat. Kita nak doa pun kena taubat dulu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kita baca doa, kita bertaubat dulu. Bila kita nak semayang, kita bertaubat dulu. Kita nak baca Quran, kita bertaubat dulu. Dan bila kita buat sesuatu tu dalam rangka nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat orang-orang awam macam kita ni, orang yang baru nak mula berjalan dalam tarbiyah. Kita rasa dah lama dah. Aku dah duduk tarbiyah ni 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi kita masih lagi baru lagi. Janganlah kita rasa kita ni hebat sangat. Jadi kita nak rasa, tengok dosa kita, sensitif. Dosa fizikal. Mula-mula yang senang dosa fizikal. Mata kita, telinga kita. Kan? Kita kata kita punya tangan kita, lidah kita. Tangan kita ni kita menulis, menaip WhatsApp apa benda kan. Menyakitkan hati orang ke, fitnah orang, ngumpat orang. Dosa kita yang pertama. Yang kedua, dosa hati. Dosa hati. Dosa hati ni contohnya apa? Kita tak bersyukur ke Allah. Kita buruk sangka dengan Allah. Kita dendam ke orang, dengki ke orang. Ada perasaan benci ke orang Islam. Niat jahat, niat supaya berlaku sesuatu yang buruk kepada orang Islam. Itu semuanya dosa. Dosa hati. Tengok satu-satu dosa hati kita. Syirik kan. Kita melebihkan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, syirik kan. Jadi taubat orang awam ialah melihat dosa dan kemudian menyesal, tinggalkan. Taubat kepada orang-orang yang khawas ataupun orang-orang yang dah berjalan, yang dah mula mengenal Allah. Taubat kepada orang-orang yang telah ada satu kekuatan untuk nak mengenali Allah, bersama Allah, zikir selalu, tafakur selalu kan. Maknanya dosa-dosa ni dia dah tinggalkan. Dosa-dosa ni dia banyak tinggalkan. Kita hari ni lah, contoh kita dah mula meninggalkan dosa-dosa, meninggal dosa. Dan kemudian kita rasa bahawa kita ni nak bertaubat. Maka kalau kita tidak bertaubat dengan dosa, katalah kita memang tak ada dosa, ada dosa kita tak perasan, maka taubat kepada orang-orang khawas, orang-orang yang telah duduk mula mengenal Allah, dah mula mengenal Allah, dah mula nak bersama Allah, ialah taubat daripada ghaflah. Taubat daripada lalai. Lalai dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang-orang yang mengenal Allah ni, orang yang dah kenal Allah, yang dekat dengan Allah ni, maka dosa dia ialah lalai, ghaflah. Dan lalai ni ada banyak peringkat. Kita dah bincanglah tajuk lalai sebelum ni. Lalai ni ada banyak peringkat lalai. Kan? Dan lalai ini adalah merupakan suatu yang merupakan sumber kepada dosa. Bagi orang beriman, bagi orang yang kenal Allah, sumber dosa itu lalai. Maka apabila seseorang itu lalai, maka dia akan memandang ia sebagai satu dosa. Apa maksud lalai di sini? Kita terputus daripada mengingati Allah. Terputus daripada mengingati Allah. Dan kita bercakap dengan orang, top, hilang. Kita dengan orang tu je. Allah kita lupa. Lalai.
Itu lalai. Bagi orang yang dekat dengan Allah ni, yang kenal Allah ni, itu dosa. Bagi dia, itu satu dosa. Maka dengan demikian, apabila dia telah meningkatkan kepekaan hati kita, kita makin peka, makin sensitif daripada kelalaian itu, maka bermulalah kita berjalan dalam proses untuk nak meningkatkan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mula kita berjalan sebagai orang yang nak membersihkan hati. Iaitu hidup dalam keadaan ingat Allah sentiasa, sedar bersama Allah sentiasa. Itu orang yang sedar, yang tidak lalai. Ya, sebab itulah apabila kita telah mencapai satu peringkat, bahawa peringkat kita ni dah mula kita sensitif dengan dosa. Sekarang ni kita nak belajar dulu. Nak sensitif dengan dosa. Sensitif dengan benda-benda haram. Sensitif dengan benda-benda makruh. Sensitif dengan benda-benda syubhat. Ini disebut wara'. Sebab kita takkan sampai ke peringkat zuhud ni kalau kita tidak ada sifat wara'. Tak sampai. Latihan dia. Kita tak sampai. Kalau kita tidak ada sifat taubat, tak sampai. Zuhud ni jadi teori je. Yang kita bincang zuhud ni jadi teori je. Tak sampai. Sebab tu kita nak kena bertaubat, nak kena menyesal dosa kita. Kemudian bila dah sampai peringkat, kita bersifat wara' dan menjaga yang haram, tak buat haram. Menjaga yang makruh, tinggalkan makruh. Dan kemudian kita tidak melebih-lebihkan yang mabuh, yang harus. Jadi kita yang mubah itu iaitu yang harus, maka kita bersifat wara', iaitu kita meninggalkan yang tak boleh, dan kemudian kita yang harus ni benda yang syubhah contohnya kita tinggalkan, benda yang tak tahu halal ke haram kita tinggalkan. Maka itu maknanya dia bersifat wara'. Ini sifat-sifat ni latihan untuk kita nak membina zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya lah. Baik, ya, sebab itulah orang yang berjalan menuju kepada Allah ini, orang yang ditarbiah hatinya tadi itu, maka taubatnya bukan lagi taubat dosa. Taubat dosa, taubat jugalah. Bila berdosa, dia taubat. Tapi taubatnya itu ialah at-taubatu min taubatih. At-taubatu min taubatihi, iaitu dia bertaubat di atas taubatnya. Dia bertaubat di atas taubatnya. Maksudnya dia bertaubat di atas taubat dia. Maknanya apa? Dia bertaubat mula-mula tu kerana dosa. Kerana dosa. Kemudian dia bertaubat lagi kerana lalai, sehingga menyebabkan dosa. Lalai menyebabkan dosa. Jadi maknanya orang yang dalam tarbiyah ni, dia sentiasa meningkat perjalanannya kepada Allah. Maka dia akan berlaku satu peringkat at-taubatu bin taubatih. Iaitu dia akan bertaubat di atas dosa dia, dan bertaubat juga di atas lalai dia. Sebab dia berdosa sebab dia lalai. Sebab orang yang dekat dengan Allah, dia tidak buat dosa, dia jauh dosa, tiba-tiba dia berdosa. Maknanya dia dosa dan lalai. Ada dua kali dosa dia. Dia ada dua dosa. Yang pertama dosa lalai, yang kedua dosa taubat. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan, perkara yang pertama bila kita sebut tentang perjalanan menuju kepada Allah dalam tarbiyah ini, iaitu mestilah kita melihat sensitif dengan kelemahan kita, dosa kita, kita perbaiki dosa kita, perbaiki kelemahan kita. Kita baiki kelemahan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bersih, dan bila bersih tu insya-Allah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sampai peringkat kita mula sensitif dengan dosa kita, sensitif dengan lalai kita, maka sampailah kita kepada peringkat wara'. Apa wara'? Wara' ni tingkat sikit lagi. Tingkat sikit daripada taubat tadi, iaitu kita mula sensitif dengan benda yang haram, sensitif dengan benda makruh, dan sensitif dengan benda syubhah. Syubhah ni apa? Yang tak jelas. Halal, haram tak jelas. Jadi kita tinggalkan. Bila kita sampai kepada peringkat itu, kita menjauhkan syubhah, tarku syubhah disebut. Tarku syubhah, kita meninggalkan syubhah itu, maka pada masa itulah kita dah bersifat wara'. Benda yang tak jelas halal haram kita pun tinggalkan. Dan selepas itu kita berjalan akhirnya barulah kita akan sampai kepada peringkat zuhud yang disebut semalam. Semalam kita bincang panjang tentang zuhud. Dan zuhud itu pada dasarnya tidak tamak, tidak ingin, tidak ada keinginan, tidak ada hajat kepada kesenangan dunia. Itu zuhud. Jadi ada dua kita sebut semalam. Yang satu disebut hubbud dunia. Zuhud dalam dunia ini ialah kita kata satu hubbul mal, cinta, berkeinginan, hati hajat kepada harta. Yang kedua hubbul jah, iaitu hati berhajat kepada kedudukan. Kita hajat orang puji kita, memenangi hati orang dengan supaya orang puji kita, orang
orang sanjung kita, orang lantik kita jadi pemimpin. Jadi ini adalah hubbul jah. Baik, pada hari ini kita akan sambung sikit lagi insya-Allah berkenaan dengan tajuk zuhud ini, iaitu menjadi orang-orang yang zuhud ini. Iaitu kita akan membincang tentang makna at-tahlukah, iaitu makna disebut makna binasa. Jadi apabila kita faham akan hakikat zuhud sebagaimana kita bincang pada siri yang lepas, maka kita kena faham bahawa salah satu daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah disebut tahlukah. Bagaimana dalam ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, dan berbelanjalah, infaklah kamu harta ke benda kamu, kamu punya masa, kamu punya ilmu, cara berfikir, infaklah, bantulah, belanjalah, fi sabilillah, pada jalan Allah. Jadi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, orang-orang yang al-mahdiyin mendapat hidayah, orang-orang yang dipanggil mau'ud, iaitu yang dijanjikan Allah yang akan menang, jilut tamkin, generasi yang akan menang. Maka yang pertama sekali dia melihat, setelah dia beriman pada Allah, yakin dengan Allah, bersihkan diri dia, tingkatkan ibadah dia dan sebagainya, maka dia akan berada dalam keadaan berjuang pada jalan Allah. Innal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ila akhir ayat. Jadi innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Allazina amanu billahi wa rasulih, iaitu mereka yang beriman, yang yakin dengan Allah, yang yakin dengan Rasul. Ini banyak proses dia. Iman, orang yang beriman ialah orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa lam yartabu, kemudian dia tidak ada ragu-ragu, tidak ada bolak-balik, tidak ada ragu-ragu. Summa lam yartabu wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi Allah katakan, lepas daripada dia tidak ragu-ragu, dia akan berjihad pada jalan Allah. Jadi ini sifat orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ni, kenapa dia boleh buat macam itu? Kerana dia ada sifat zuhud yang kita bincangkan semalam. Wa anfiqu fi sabilillah. Maka Allah kata apa? Allah firman ni, dan berbelanjalah dan infaklah kamu pada jalan Allah. Orang yang zuhud ini, dia nampak kerja dia nak bantu agama Allah je. Dia belajar sebab nak tolong agama Allah. Dia belajar sebab dia nak bantu tingkatkan kebangkitan Islam. Dia bekerja nak bantu kebangkitan Islam. Dia ada kemahiran, dia bantu kebangkitan Islam. Itu orang yang al-mahdiyin. Pemikiran dia macam itu. Kenapa pemikiran dia macam itu? Kerana Allah gambarkan orang beriman, dia tak boleh lari, mesti nak beribadah pada Allah. Ibadah yang paling tinggi ialah berjuang pada jalan dia. Kemuncak kepada ibadah, dia berkorban, dia berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah gunakan dalam ayat ini, dalam perkataan ini, surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah. Dan berinfaklah kamu, berbelanjalah kamu pada jalan Allah. Dan belanja ni bukan harta benda sahaja, duit sebagainya, itu sebahagian juga. Begitu juga pemikiran kita, cara ilmu kita, kemahiran kita. Maknanya kita boleh gunakan untuk kita bantu membangkitkan Islam, menegak pada jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan jangan kamu menjatuhkan diri kamu. Jangan kamu menjatuhkan diri kamu, campakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya bila orang tu tak berjuang, dia tidak infak, tak berjuang, tak berkorban, tak berdakwah, tak mentarbiah orang, tidak berjihad pada jalan Allah, bantu
sebarkan, tak boleh sebarkan, dia bantu orang yang lain yang boleh sebarkan, dia bantu membina kekuatan-kekuatan Islam tadi. Maka Allah kata, wala tulku bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan perbaikilah. Ahsinu ni, dan sentiasa perbaikilah. Bukan buat baik saja, maknanya sentiasa memperbaiki kebaikan kita. Maknanya Allah memerintah kita wa ahsinu, sentiasa kita buat baik, sentiasa buat baik, sentiasa meningkatkan kebaikan kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat sayang, Allah sangat kasih, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sinilah kita lihat bagaimana dalam keadaan ini sebenarnya bahawa kita akan binasa sekiranya kita tidak berjuang membantu agama Allah. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini. Daripada Abi Imran radhiyallahu anhu berkata, pada satu ketika seseorang laki-laki daripada kalangan Muhajirin, ketika itu dalam peperangan Romawi lawan Rom, maka dia pun berlari masuk ke dalam barisan Rom. Orang Rom tengah buat kepungan, dia pun lari kan, masuk ke dalam pasukan Rom tadi. Dan ketika itu bersama kami ialah Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi sallallahu radhiyallahu anhu. Lalu mereka dari kalangan muslimin, maknanya orang Muhajirin seorang ni, dia mengetuai pasukan tadi tu masuk, maknanya ada benteng Rom, ada orang tentera Rom yang buat benteng. Kita tengok, kalau kita tengok cerita-cerita perang tu kan, ada dia punya shield tu. Dia dah susun dah shield, dah duduk macam gini dah. Jadi orang Islam ni, seorang Muhajirin ni, sahabat Nabi SAW, rempuh, lawan rempuh nak masuk dalam pertahanan tadi tu. Dan kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat lain ikut. Contohnya yang disebut sini ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian bersama lain pun ikut. Ada ramai lagi ikut masuk. Bila dia dah boleh buka kepungan kita kata kepungan shield tadi tu. Dia perisai tadi tu, dia pun dah terpecah dan dia masuk. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari masuk, yang lain-lain pun masuk sama. Maka salah seorang daripada mereka, sahabat jugalah, mereka yang mungkin baru lagi kan, dia kata subhanallah, dia berteriak. Dah masuk dalam tu, bila masuk tu macam kita jumpa semut lah. Keliling kita semut. Kan? Pukul sini, tombak sini semua. Bila masuk dalam dia punya kepungan perisai tu, macam semut pergi nak gigit kita lah. Ramai ribu orang Romawi kan. Maka kata sahabat tadi, subhanallah, kan, dia melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Sahabat yang kat belakang luar ni kata, yang masuk tu akan binasa, akan matilah, macam gitu. Jadi ada sahabat yang sebut begitulah. Maka berdirilah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub terberhenti. Dia pun bercakap, dia berdiri sampai dia lawan orang-orang tu, Rom tu. Wahai kaum muslimin, dia cakap, kami lebih mengetahui tentang makna ayat ini. Kami diturunkan kepada kami orang-orang Ansar setelah Allah memuliakan Islam. Ada cerita tentang bukan maksud binasa ni. Ini bukan binasa ni. Kemudian dia pun cakap, dia kata, sesungguhnya kami adalah orang Ansar yang mana ayat ini diturunkan kepada kami. Dan kami sentiasa bersama Rasulullah SAW. Sesungguhnya harta kita, pasukan tadi itu, terlantar sedangkan Allah memuliakan Islam, memperbanyakkan penolongnya. Kalau kita tinggal di rumah mengurus harta kita, memperbaiki apa yang terlantar daripada harta tadi, maka kemuliaan Allah turunkan. Allah menurunkan kemuliaan kepada ayat kami, kepada ayat tadi, kepada Rasulullah untuk membantah ucapan kamu tadi. Jadi bukan binasa. Siapa yang tak pergi berjihad, siapa yang duduk rumah, jaga anak, jaga bini, jaga harta, tak mau pergi, tak mau keluar, mereka lah yang binasa. Jadi maknanya binasa ni bukan pada mereka yang mencampakkan diri dia, berjuang, susah payah, sampai peringkat mungkin cedera, sampai peringkat mungkin kena macam-macam lah, tangkap lah, seksa lah, macam-macam, dia mati, dibunuh. Jadi orang yang berjuang itu bukan yang mencampakkan diri pada kebinasaan, tapi orang yang tinggal ni,
yang berpaling, yang dengan dunia ni, orang yang bersama dunia itulah, mereka mencampakkan diri mereka kepada kebinasaan. Jadi kebinasaan ini adalah apabila kita menguruskan urusan keluarga kita, harta kita, lalu terus meninggalkan jihad. Jadi dimaksudkan binasa ni bukan orang yang pergi berjuang. Kan, orang pergi membahayakan diri dia berhadapan dengan musuh. Macam sekarang ni kan, makin lama makin teruk keadaan kan. Makin teruk. Kritikal kita tengok keadaan hari ni. Kan. Jadi bukan orang yang bahayakan diri dia tu sebab dia mempertahankan Islam tu, itu dikata membinasakan diri dia. Tapi hakikat membinasakan diri dia, bagaimana digambarkan oleh Allah tadi, kan, iaitu mereka yang tidak infak pada jalan Allah, mereka yang tidak berjuang pada jalan Allah, yang tidak boleh menyumbang pada jalan Allah, yang tidak berdakwah, yang tidak mentarbiah, tidak berjihad, tidak mengembangkan Islam, membangkitkan Islam. Inilah perasaan para sahabat dahulu yang menunjukkan bahawa zuhud itu merupakan salah satu daripada perkara yang beri asas kepada kemenangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak kena faham. Jadi generasi yang akan membebaskan manusia yang mukmin di akhir zaman, di akhir zaman yang akan melaksanakan tajdid, yang akan melaksanakan kebangkitan itu, jilul ahrar, iaitu generasi yang akan memerdekakan, jilul ahrar, yang akan memerdekakan, yang akan membebaskan, yang akan mentajdidkan Islam itu, adalah generasi yang tidak meninggalkan perjuangan. Mereka mengutamakan akhirat berbanding dengan dunia. Menurut riwayat, pada satu riwayat yang lain, daripada pihak Quraisy, ketika peristiwa hijrah, tengok peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itu, sahabat Su'aib Ar-Rumi. Su'aib Ar-Rumi ni siapa? Su'aib ni daripada Rom, bangsa Rom, orang putih lah. Rom ni orang putih lah. Jadi sahabat-sahabat ada orang putih, jangan pelik. Kita ingat orang putih ni mu'alaf, rupanya orang Rom dah masuk Islam lebih awal daripada orang Melayu masuk Islam. Orang putih masuk Islam lebih awal daripada orang Melayu masuk Islam. Ini Syu'aib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dengan telah diberi pilihan ketika dia bawa berhijrah. Dia nak keluar daripada kota Mekah, nak pergi ke Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ditahan oleh orang musyrikin. Jadi Syu'aib Ar-Rumi ni, dia orang Rom, datang ke Mekah, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Selepas itu, dia berniaga, dia bekerja, dia ada harta, dia ada kekuatan tadi. Orang putih pandai berniaga, kita tak pandai berniaga. Segala harta yang diusahakan, berapa lama dia pun nak bawa sekali lah. Maka dia ditahan. Dia punya unta dia, kuda dia dan sebagainya. Maka dia tahan. Maka dia pun tanya, apa yang kamu nak? Kenapa kau tahan aku ke Madinah? Aku bukan orang Madinah pun, aku orang Rom. Aku orang putih, orang Rom. Aku nak keluar tu hak aku. Aku nak bawa ni. Maka mereka berkata, tak boleh. Masa kamu datang dulu, kan, kamu sebatang kara, main seorang-seorang, tak ada apa. Sekarang kamu nak bawa harta daripada Mekah menuju keluar, mana boleh? Dia orang musyrikin marah. Kan? Maka dia pun berkata, sekiranya aku menyerahkan semua harta aku, semua harta dia, nak hijrah pada Rasulullah, nak pergi ke Rasul ni, sallallahu alaihi wasallam, nak bagi semua harta aku buang, aku bagi kat engkau. Sekiranya aku serahkan segala harta aku kepada kamu, apakah kamu akan lepaskan aku? Apakah kamu akan lepaskan aku? Maka orang-orang kafir musyrikin berkata, benar, kami akan lepaskan kau. Tapi syarat, kamu tinggalkan kedai kamu lah, harta kamu lah, barang-barang lah, kuda kamu, rumah kamu tinggal semua. Bagi pada kami, baru kami boleh lepaskan. Maka Syu'aib pun berkata, radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku serahkan segala harta aku pada kamu. Biarkan aku keluar pergi ke Madinah. Jadi Syu'aib Ar-Rumi kata apa? Tak apalah, ambil semua. Ambil. Kau nak ambil apa? Ambil lah. Kuda aku, unta aku, ataupun rumah aku, kedai ke apa, semua ambil lah. Ambil semua. Aku akan tinggalkan kepada engkau. Kau ambil lah. Maka mereka pun membenarkan Syu'aib Ar-Rumi pergi ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka Rasulullah pun berkata ketika itu, malaikat Jibril menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa tersebut. Rasulullah kat Madinah dah, kan? Maka ketika itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah Syu'aib dengan perniagaan dia.
Jadi saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan, kita ni sanggup tak? Sanggup tak sampai peringkat kita serahkan rumah kita, kenderaan kita, harta kita, tanah kita, kan, apa yang daripada kita untuk jalan Allah? Sanggup tak? Syuaib Ar-Rumi, kan, radhiyallahu anhu, dia nak keluar daripada Madinah, dia serah semua. Ambil lah, kau nak ambil lah, tak apa. Yang penting kau izinkan aku, kau biarkan aku pergi, tak nak kacau aku, tak nak bunuh aku, tak nak cederakan aku nak pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bersama dengan sahabat-sahabat di Madinah. Ni Syuaib, dia tinggal semua harta dia. Kita macam mana? Sanggup tak kita nak tinggalkan harta kita, untuk kita bantu, untuk kita menegakkan iman Islam kita? Ini di akhir zaman kita akan berhadapan benda yang sama. Jadi sebab itulah maka Nabi SAW berkata, beruntunglah Syuaib dengan perniagaan. Itu perniagaan. Kita infak, contohnya kita infak pada jalan Allah, bantu dakwah, bantu tarbiyah, bantu Palestin, bantu semua. Kita infak dalam dakwah, bantu. Kan, kita bantu tadi, maka sebenarnya itu perniagaan. Perniagaan tu. Kan, maknanya kita sedang berniaga, dan perniagaan tu pasti untung, tak rugi. Yang pertama, barakah perniagaan tu akan patah balik ke kita di dunia. Yang pertama, Allah bagi di dunia lagi. Yang kedua, akhirat pun dapat. Dua dapat. Dunia dapat, akhirat. Kalau kita berniaga dunia ni, dapat dunia je. Akhirat belum tahu. Tapi bila kita infak, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tidak akan miskin orang yang infak pada jalan Allah. Tak akan miskin. Maka dengan sebab peristiwa tersebut, tengok ni kita kata subhanallah, sahabat-sahabat Nabi ni, dengan sebab peristiwa tersebut, Allah turunkan ayat. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan, hayati ayat ni. Suratul Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan diri dia, mengorbankan dirinya, hartanya tadi, kerana mencari redha Allah semata-mata. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Maka Allah sambut perniagaan Syuaib. Allah sambut perniagaan Syuaib. Allah terima perniagaan Syuaib. Dia bagi harta dia bagi tanah dia bagi mungkin unta dia, kuda dia, apalah saja yang ada kat dia, bagi semua dia bagi. Ambil lah. Aku nak jumpa Rasulullah SAW. Aku nak bersama dengan Rasulullah. Taifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok-kelompok. Ni di akhir zaman ni tuan-tuan, kita tidak ada kerajaan tapi kita ada kelompok Taifah Mansurah. Kita kena bersama dengan Taifah Mansurah. Maka Allah jawab amal Syuaib dengan Allah menggambarkan ada di kalangan manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari redha Allah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat redha Allah. Sebab itulah para sahabat juga merupakan golongan yang banyak menginfak harta mereka. Ini sebetulnya itu tanda zuhud. Tanda zuhud. Tanda dia sebenarnya hatinya tidak terikat, tidak terpaling, tidak inginkan kepada harta tadi. Maknanya dia gunakan, harta tu digunakan. Bukan maknanya harta tu dia buang, bukan, tapi digunakan untuk infak pada jalan Allah benar-benar, walaupun mereka benar-benar memerlukan, walaupun mereka hajat, mereka perlukan harta tu, tapi dia infak pada jalan Allah. Ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kesungguhan dan aspirasi mereka yang tinggi untuk mendapat bekalan akhirat, untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Maka sekiranya kita masih ragu-ragu, kita ragu-ragu lagi, betul ke sahabat-sahabat macam tu? Maka kita lihat satu cerita, kita renung kisah. Ini kisah ni menangis. Menangis kita kalau kita renung sungguh-sungguh. Datang ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pergi ke Syam. Pasal itu tentera Syam telah pun duduk di bawah orang Islam. Maka dia telah bersampai kepada tempat bernama Hams. Lalu Sayyidina Umar pun memerintah, dia Amirul Mukminin, datang ke Hams. Kemudian dia pun memerintah, dia kata, aku nak tengok senarai nama orang miskin dalam kawasan ini. Dalam wilayah ini, aku nak tengok siapa orang miskin. Sayyidina Umar nak tengok, ada tak senarai, mula-mula ada tak senarai orang miskin. Kalau tak ada, memang kau tak buat kerja. Tak buat kerja kau. Ada tak senarai orang miskin? Aku nak tengok. Maka mereka membawa lah buku
Buku-buku. Ini nama orang miskin. Ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar bukan tengok gitu je. Saya semak satu-satu. Sayyidina Umar tengok satu-satu. Orang miskin ni betul ke miskin? Ataupun kroni? Ataupun kroni miskin, nama miskin tapi bagi projek kat dia. Kroni kan nama dia. Kan? Jadi Sayyidina Umar tengok satu-satu. Kemudian Sayyidina Umar sampai kepada satu nama, Sa'id ibnu Amir radhiyallahu anhu. Dia kata, kenapa nama Sa'id ada kat sini? Sa'id ibnu Amir radhiyallahu anhu. Dia ni kan governor. Dia governor kepada Hams. Governor wilayah. Tapi nama dia termasuk dalam golongan orang miskin. Maka Sayyidina Umar marah. Kan? Macam mana boleh governor ada kat sini? Nama governor layak dapat bantuan. Kan? Siapa Sa'ad bin Amir ni? Dia nak tahu, dia nak confirmkan. Betul ke Sa'ad bin Amir governor yang dia lantik? Maka mereka menjawab, betul. Inilah governor. Governor kami. Maka Sayyidina Umar bertanya, benar ini governor kamu? Betul ke governor ni? Governor. Kalau kita ni macam apa? YB lah. Kan? Benar. Inilah governor. Kan? Maka Sayyidina Umar terkejut. Maka dia tanya, bagaimana beliau ni boleh jadi fakir sedangkan dia governor kamu? Macam mana dia fakir sedangkan dia governor kamu? Bagaimana bahagiannya? Tengok macam mana dia dapat. Bahagiannya macam mana? Bagaimana rezeki dia? Macam mana dia cari rezeki? Dia nak tengok kokok dia ni jenis orang ambil harta kerajaan. Kan? Ataupun dia ambil projek. Kan? Governor dapat projek, dapat harta kerajaan. Macam mana bahagian dia? Macam mana kerja dia? Rezeki dia macam mana? Sumber pendapatan dia? Maka mereka menjawab, wahai Amirul Mukminin, ni accountant lah. Accountant Syam ni. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, beliau ni Sa'id bin Amir tidak ada apa-apa. Tak ada harta. Tak ada harta. Dia ada tempat tinggal, rumah dia je. Rumah pun buat daripada tanah. Orang Arab buat rumah tanah biasa je. Tak adalah rumah macam kita macam-macam ada. Dengan security-nya, dengan awningnya, dengan macam-macam ada. Tempat parking, tempat kucing tidur pun ada. Semua ada rumah kita lah. Kan? Dia kata, Sa'id bin Amir ni memang tak ada apa-apa. Mendengar itu, Umar menangis. Umar menangis teresak-esak. Umar menangis. Kemudian dia pun mengambil 1000 dinar. Dia ada bawa duit daripada Madinah. Duit ni untuk dibagi-bagi pada kerajaan-kerajaan yang ada. Dia ambil 1000 dinar. Bukan daripada Syam. Daripada dia sendiri. Daripada dinar. 1000 daripada Madinah. Dia ambil 1000 dinar. Kemudian dia letakkan di satu karung. Dia bagi pada utusan dia. Dia kata, sampaikan untuk aku ini. Sampaikan salam aku kepada dia. Dan katakanlah, kamu adalah utusan Amirul Mukminin. Ini bukan duit daripada Syam. Bukan. Ini duit daripada Amirul Mukminin. Daripada Madinah. Sampaikan salam kepada dia. Dan kau beri kepada dia sebagai bantuan keperluan harian. Bagi khas untuk dia. Lalu utusan itu pun pergi menemui Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Dia bawa lah bungkusan wang itu 1000 dinar. Nabi apa? Umar bagi 1000 dinar. Dia bawa kepada Sa'id bin Amir. Kemudian pada masa itu Sa'id bin Amir sedang duduk-duduk di tempat dia, di rumah dia. Dia melihat ada duit datang. Kemudian tengok duit ni daripada Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tak boleh nak tolak. Amir bagi. Kemudian dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala daripada Allah. Allah semua akan pergi kepada Allah. Maka isteri Sa'id pun bertanya, apa terjadi? Kenapa cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Amirul Mukminin mati ke? Umar meninggal dunia ke? Maka Sa'id bin Amir kata, radhiyallahu anhu, dia kata, Amirul Mukminin tidak boleh meninggal dunia, dia kata. Tapi lebih dahsyat lagi daripada itu. Lebih dahsyat lagi daripada meninggalnya Umar bin Khattab. Dia kata apa? Kan, aku diberi 1000 dinar.
Dia kata, dunia datang kepada aku. Umar bagi dunia pada aku. Fitnah datang masuk dalam kepala aku. Fitnah datang masuk dalam hati aku. Maka isteri pun berkata, buatlah apa yang nak kamu buat. Isteri tak cakap pula kan, inilah peluang bang. Kan kita dapat duit lebih sikit, boleh beli baju, boleh beli makanan, boleh beli sesuatu anak-anak ke apa ke. Kan isteri yang salihah, dia tak sebut macam itu. Kan kita pun tak ada duit. Amirul Mukminin bagi, tentulah dia tahu kita tak ada duit. Dia Amirul Mukminin, dia bagi tentu kita tahu. Dia tak sebut pula kat suami dia. Supaya suami dia belanjakan duit tu untuk kegunaan rumah. Kita kena beli perabot, kita kena beli kursi, kita kena beli makanan, kena buat apa. 1,000 dinar. Banyak 1,000 dinar. Banyak. Maka kata isteri dia apa? Isteri yang solehah, dia kata, buatlah apa saja yang kau nak buat. Dia tak campur. Isteri tak campur. Isteri tak cakap, kita tak perlu ni, perlu beras. Beras pun tak ada. Sayur pun tak ada. Ni pun tak ada. Kambing kita pun tak ada. Susu dah tak ada. Contohlah. Dia tak cakap. Tak sebut. Barang-barang habis. Maka isteri kata, buatlah apa yang kau nak buat. Maka beliau pun bertanya, engkau boleh bantu tak? Dia kata. Maka isteri kata, ya, insya-Allah saya boleh bantu. Maka dia kata, ambilkan beberapa bungkusan. Maka bungkusan-bungkusan kecil dia ambil. Dia pun bagi-bagi. Pecah-pecahkan bungkusan tu. Yang 1,000 dinar tu dia pecah-pecahkan kepada bungkusan kecil-kecil. Kemudian dia pun berikan semua itu kepada tentera-tentera dari kalangan muslimin. Semua dia bagi pada tentera. Dia bagi pada tentera. Tentera pun miskin. Tentera pun miskin, dia bagi. Tidak ada sikit pun tersisa. Satu dinar pun tak ambil. Ini Said bin Amir radhiyallahu anhu, salah seorang daripada governor Syam di Hams. Yang mana dia termasuk dalam senarai orang yang akan menerima zakat. Dah menerima dah bantuan daripada Umar, dia guna pula itu untuk bagi bantu tentera. Tentera ni berjuang. Keluarganya miskin, dia tinggalkan, dia kata dia bagi keluarga tentera. Ini adalah merupakan sifat sahabat. Jadi bila Allah gambarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya, jangan kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan, ila tahluka. Maka maksud kebinasaan itu bukanlah maknanya kita ni infak, kita ni berkorban, kita ni berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiba-tiba ada yang kena tangkap, tiba-tiba ada yang kena penjara, tiba-tiba dia kena seksa, tiba-tiba ada yang mati dibunuh. Kan? Itu binasa. Bukan. Yang binasa itu bila kita hidup, hati kita bersama dunia. Hati kita bersama keluarga, bersama rumah kita, bersama segala yang ada pada kita. Dan kemudian, kita tinggalkan perjuangan. Hidup bersenang-lenang, dakwah tak buat. Hidup bersenang-lenang, tarbiyah tak buat. Hidup bersenang-lenang, kita tak bantu masyarakat. Itulah binasa pada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita kena tengok balik apa yang ada pada kita supaya mudah-mudahan kita faham akan hakikat. Ini zuhudnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zuhudnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada yang ketujuh. Ciri yang ketujuh, iaitu Jilul Ma'ud, generasi yang dibangkitkan, yang dijanjikan oleh Allah itu, yang dijanjikan kemenangan oleh Allah itu ialah mereka yang berjuang. Yang ketujuh ini ialah generasi pejuang. Generasi yang pejuang. Jadi bukan orang yang berpeluk tubuh. Orang yang tak buat apa-apa. Iaitu mujahid. Seorang yang berjihad. Maka pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa makna seorang yang berjihad itu ya Rasulullah? Siapakah orang yang mujahid itu? Maka Nabi gambarkan dalam satu hadisnya, dia kata apa? Al-mujahid man jahada nafsahu fi sa'atillah. Seorang yang berjihad itu, yang berjuang itu, ialah seorang yang berjuang mula-mula dengan apa? Melawan diri dia sendiri. Melawan nafsu dia. Melawan ego dia, nafsu dia.
dalam rangka untuk taat kepada Allah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi seorang berjihad itu, mula-mula sekali, ialah dia yang boleh lawan diri dia. Apa yang nak lawan diri dia? Yang pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu. Al-mujahid man jahada nafsahu. Kan? Fi ta'atillah, hawa nafsu. Hawa nafsu tu diri dia. Kan? Yang kedua ialah ego. Ego dia. Dia rasa diri dia baik, dia rasa diri dia lebih tinggi daripada orang lain, dia rasa diri dia kan orang lain rendah daripada dia. Nafsu termasuk ego. Jadi dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Taala, perjuangan bermula di situ. Perjuangan bermula di nafsu dan keegoan. Kita ni rasa diri kita Tuhan. Kita rasa diri kita ni baik. Kita rasa diri kita ni kaya. Kita rasa diri ni berani. Kita rasa diri ni bagus. Kan? Kita rasa diri kita ni berilmu. Kita rasa diri ni bertakwa. Kita lah bertakwa. Kita lah berilmu. Kita rasa diri kita tu ego. Ego tu juga perlu dilawan. Perlu diperjuangkan. Jadi di antara ciri-ciri generasi yang dijanjikan oleh Allah untuk menang. Allah janji generasi yang akan menang. Iaitu mereka adalah generasi yang teguh, yang sabar, yang teguh, mempunyai semangat untuk berjuang pada jalan Allah. Jadi nak sebut kat sini, generasi yang dijanjikan kemenangan, generasi yang sanggup berjuang. Berjuang apa? Hari ni banyak perjuangan. Ada orang berjuang untuk bola sepak pun ada. Siang malam pagi petang habis juta ringgit nak bola sepak. Ada orang berjuang untuk diri dia sendiri. Juta ringgit habis untuk jadi ketua, jadi pemimpin. Bayar sana, bayar sini, bayar sana, bayar sini. Ada orang berjuang untuk keluarga dia. Kan? Ada orang berjuang untuk macam-macam jenis perjuangan. Tapi apa maksud perjuangan di sini? Ialah mereka yang berjuang pada jalan Allah. Berjuang untuk menegakkan din Allah. Menegakkan din Allah. Orang yang mahu berjuang untuk menegakkan din Allah, orang inilah jilul mau'ud. Generasi yang dijanjikan, mereka lah generasi yang akan mendapat kemenangan. Jilut tamkin. Generasi yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan. Dan sahabat-sahabat dahulu adalah mereka yang ditarbiah untuk berjuang. Mereka yang ditarbiah untuk berjuang. Dan mereka berusaha bersungguh-sungguh dengan kemampuan dan kemahiran yang ada. Mereka berusaha bersungguh-sungguh dengan kemampuan, dengan kemahiran yang ada untuk mencapai mardatillah, untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT sebut dalam Al-Quran dalam suratul Maidah ayat 54. Apa Allah gambarkan? Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafu nalaumata laim. Mereka adalah berjuang bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak takut. Wala yakhafun, mereka tidak takut dan juga laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan-celaan orang yang mencela. Semalam dalam Zoom bila kita bincang-bincang, bila ada orang kita sebut sikit tentang pandangan kita tentang peristiwa yang ada sekarang, akhir zamannya macam mana, tentang COVID-19, ramai orang kena cela. Di kalangan kawan-kawan sahabat-sahabat kita kena cela, kena ketawa. Engkau ni takut mati ke? Takut vaksin, takut mati. Dia sebut takut vaksin, takut mati. Engkau ni takut mati rupanya. Nampak je macam Islamik, macam orang dekat Allah, tapi takut mati. Sebut vaksin je takut contohnya. Ada yang mencela. Ada yang kata, engkau ni duk cerita pasal konspirasi pakatan jahat ni apalah. Ni semua konspirasi tak betul. Dia pun cela. Dia hina. Bila kita ada satu pengetahuan yang lain daripada dia, maka dia pun cela kita. Dia hina kita. Dia fitnah kita. Engkau ni gila. Dia tu gila. Dia tu gila. Dia tu otak tak betul. Dia sesat. Dia tu sesat. Macam-macam celaan-celaan. Fitnah. Dia ni memfitnah. Dia fitnah Al-Azhar saya kena. Fitnah Al-Azhar dia kata. Saya tak ingatlah orang sebut. Saya ni memfitnah Al-Azhar. Bila masa saya fitnah Al-Azhar, saya pun tak tahu. Fitnah Al-Azhar disebut. Bila saya cerita pasal one world religion, ni fitnah Al-Azhar. Jadi nak sebut kat sini,
Kan? Orang yang berjuang ni dia tak takut dengan celaan. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang begitulah. Dan Allah gambarkan apa? Mereka yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafun laumata laim. Mereka tak takut kepada celaan-celaan orang yang mencela. Oleh itu, generasi ini, orang yang mendapat yang akan menang ini, dia mempunyai wawasan yang jelas. Wawasan yang jelas. Dia bukan ada wawasan 20-20. Wawasan yang jelas. Kan? Dengan meletakkan sasaran, itu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan agama Allah. Maksudnya sehingga agama Allah ni paling tinggi sekali. Itu dia punya wawasan. Sehingga Islam menjadi paling tinggi sekali. Sehingga Islam menjadi guru kepada sekalian alam. Guru kepada sekalian alam. Menjadikan mereka sentiasa bersedia. Jadi golongan yang nak berjuang ni sentiasa bersedia. Dan untuk mengorak langkah ke arahnya. Setiap hidup mereka, setiap tingkah laku mereka, mereka sediakan untuk matlamat itu. Apa saja yang dia buat, apa pekerjaan dia, apa pembelajaran dia, ilmu dia, kekuatan dia, kemahiran dia, semua disiapkan untuk perjuangan pada jalan Allah. Dia ada anak, dia jaga anak dia, pastikan anak dia itu dapat apa? Dapat fikrah Islam, kefahaman Islam, dapat iman, meningkat imannya, dia pastikan. Sehingga akhirnya anak itu membesar dalam keadaan memperjuangkan Islam, bukan memperjuangkan perut diri sendiri. Hari ini, apa yang anak nampak kita, makan je, duit aja. Tengok kita nampak duit je, nak duit je. Apa perjuangan dia? Main game. Main game perjuangan dia. Dia tak ada perjuangan menegakkan negara Islam. Islam tak ada langsung. Ini maknanya kita dah jadi generasi generasi haiwan. Yang tidak ada perjuangan ni haiwan. Yang hidup, yang kita nampak bergerak ni, yang tak ada perjuangan, haiwan. Kita dah menjadikan jenis haiwan. Sebab tu ada satu tajuk, insya-Allah bila saya bincang nanti tajuk penjara Al-Masih Dajjal. Belum bincang kita tajuk kan. Tertangguh aja. Sebab mungkin benda tu besar, cukup besar. Kalau saya sebut tu mungkin ramai akan penjara Al-Masih Dajjal ni, salah satunya ialah bagaimana kita hari ini telah duduk di bawah kandang jahiliah. Kita duduk di bawah kandang iblis, dalam kandang. Kalau kita yang kecil sikit, reban jahiliah. Kita duduk di bawah reban, di dalam reban jahiliah, reban iblis Dajjal. Duduk di bawah kandang Dajjal. Jangan main-main. Sebenarnya hakikatnya macam gitu. Selepas jatuh, umat Islam jatuh, Osmaniyah jatuh itu, maka kita duduk di dalam kandang, kandang jahiliyah, kandang iblis, kandang Dajjal. Ini penjara. Kita sedang di penjara ni sebenarnya. Kita tak perasan, kita sedang di penjara. Kita boleh bergerak lah macam kambing, duduk dalam kandang. Dia boleh bergerak ke sana ke sini, nak kencing, nak berak boleh, nak kahwin boleh. Nak buat apa boleh, dia nak keperluan dia semua boleh. Makan ada, minum ada, semua ada. Dipanggil human farming. Penternakan manusia. Manusia diternak. Siapa dia? Kita lah. Manusia hari ini. Bila tidak ada sistem Islam, Khalifah Osmaniyah jatuh, kita diternak ni sekarang ni. Kita tak perasan, kita jadi hamba kepada sistem. Kita tak perasan. Kita ingat kita dah bayar rumah besar, kereta cantik, anak beranak ramai, keluarga kawan ramai, bisnes berjadi. Rupanya kita di dalam kandang iblis. Diternak di dalam kandang iblis. Kadang-kadang tukang ternak tu, petani tu, penternak tu kan, kadang-kadang dia bawa makanan. Kita makanan, kita pun makan kenyang. Kita haus, dia bagi air. Haus air. Kita minum air. Panas, sejuk kan. Dia tutup kandang tu, dia bagi lampu cerah sikit. Ada cahaya, ada elektrik. Ada air, semua ada. Kita kata semua hidup kita cukup. Rupanya kita duduk dalam kandang iblis. Kita bayangkan kandang macam mana. Sekali-sekali balik kampung, tengok macam mana orang ternak kambing, lembu dalam kandang. Lembu pernah komplain tak? Aku tak nak duduk kat sini, aku tak nak. Tak pernah komplain. Kambing, tak pernah komplain. Ayam duduk dalam reban, tak pernah komplain. Tapi dia diternak.
Macam kita hari ni, hakikatnya kita sedang diternak. Sebab tu Islam membebaskan manusia daripada memperhambakan diri kepada manusia, kepada makhluk, kepada memperhamba diri kepada Allah. Ini hakikat dia. Jadi generasi sahabat dahulu faham. Dia tak rela diri dia duduk di bawah kafir musyrikin. Kalau nak ikut duduk biasa, duduklah. Kalau kita boleh semayang sama-sama dekat rumah Arkam, Abi Arkam, kita boleh baca Quran, tak ada orang kacau, tak payah susah-susah buat macam mana biasa. Tidak boleh. Tapi generasi itu berkembang sampai ke Madinah. Membebaskan diri daripada perhambaan kepada makhluk. Kita hari ini tak sedar kita dihambakan oleh makhluk. Contoh apa tuan-tuan? Contoh, ada di kalangan kita mengadu. Kan, macam mana saya nak selamatkan diri saya daripada hutang. Hutang makin besar. Kemudian tak boleh lari pula daripada riba. Riba pula tak boleh lari. Kita duduk dalam riba. Kita duduk dalam kandang dia, memang tak boleh lari. Jadi apa yang akan membebaskan kita? Salah satu ciri-ciri Jil'ul Ma'ud, generasi yang dijanjikan oleh Allah. Jil'ul Tamkin, generasi yang akan menang. Yang digambarkan oleh Rasul SAW ialah generasi yang berjuang. Yang berjuang. Jadi semua sahabat-sahabat hidup dalam perjuangan. Dan mereka memiliki, kan, semua yang ada pada mereka adalah merupakan perjuangan. Perjuangan. InsyaAllah kita akan sambung besok. Saya ingat saya tak nak masuk dalam sangat tentang perjuangan ni. Besok Besok Sabtu, hari Isnin insyaAllah. Kita akan sambung generasi pejuang. Ini salah satu sifat mereka yang berada di dalam Al-Mahdiyin, iaitu mereka yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketujuh yang digambarkan bagaimana ia adalah merupakan salah satu sifat yang penting. Jadi tuan-tuan berhormat Allah, marilah sama-sama kita memulakan perjuangan kita dengan kita melihat nafsu kita, diri kita. Kita melihat diri kita. Bagaimana diri kita ini mestilah bebas daripada kontrol, daripada pengawalan hawa nafsu kita. Nombor satu, apa yang diri kita nak, kita kena lawan, kita kena jaga, sekat. Sebab kita nak macam-macam. Yang kedua, ego kita. Kita keakuan kita, sifat aku kita, ego kita. Ego tu perlu diturunkan, perlu direndahkan. Pada apa? Pada kebenaran Allah. Kalau tidak, kita tidak akan berjaya, kita akan binasa. Ego kita tu kena buang, kena ditarbiah, kena letak di bawah. Bila kita rasa diri kita baik, maka kita tak baik. Bila kita nampak orang lain, kita nampak diri kita lebih baik, kita nak orang lain tu jatuh dari kita pun tak baik juga. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan kita sambung hari Senin nanti insyaAllah. Sementara tu, kalau tuan-tuan perempuan cuba tengoklah kuliah-kuliah duha yang lepas. Semua tu untuk kita punya consumption, untuk kita sama-sama meningkatkan diri saya. Setiap kuliah ni sebenarnya dia ada poin-poin dia yang penting. Sebenarnya setiap satu kita kena amalkan. Setiap kuliah kita kena amalkan, bukan dengar sahaja. Kita kena sampaikan. Dia ada 3, saya sebut 3 perkara yang perlu bila kita nak dapat ilmu, dan ilmu tu akan jadi apa? Jadi malakah darah daging kita boleh amalkan. Yang pertama, mesti ada ikhlas. Janganlah ambil ilmu tujuan nak tunjuk-tunjuk pula. Tujuan nak jadi orang pandai, boleh cakap orang, boleh debat dengan orang. Tujuan ambil ilmu supaya kita dapat tundukkan diri kita dengan kebenaran Allah, kita beramal. Tujuannya. Jadi ikhlas kerana Allah. Yang kedua, tawaduk, mesti ada rendah diri. Kalau kita tak ada rendah diri, barakah tak ada, tak dapat barakah dia, taufik tak dapat, hidayah tak dapat. Rahmat ada, kita duduk dengar macam ni datang rahmat, tapi dia lalu je. Macam mana di tempat tinggi, air hujan turun. Air hujan akan lalu saja di tempat tinggi, tapi dia akan kumpul kat mana? Dia kumpul tempat yang paling rendah sekali. Di lembah yang paling rendah, air akan turun kat situ. So hidayah pun akan turun dan rendah kepada hati yang direndahkan, yang tawaduk dengan Allah, tawaduk dengan kebenaran Allah. Yang ketiga, kita fikir secara kritikal. Bila kita dengar, kita fikir macam mana nak amal, macam mana nak laksanakan, dan macam mana nak sampaikan pada orang lain. Barulah kita akan ada kekuatan untuk kita meningkat ilmu kita tu, barakah, insya-Allah. Jadi insya-Allah, bagi mereka yang belum tengok, cuba tengok kuliah 1, 2, 3 duha ni, kurang-kurang kuliah duha lah. Sebab duha ni memang saya kumpul, saya buat secara berperingkat.
Jadi ada juga di kalangan kita yang cadang, kenapa tak tulis? Kalau siapa-siapa yang boleh bantu saya untuk menulis, mencatat nota tu. Sebab kuliah-kuliah ni dia bukan daripada satu buku, dia banyak kitab. Saya kumpulkan. Jadi saya jadikan sebagai satu panduan. Kalau siapa yang ada, alhamdulillah saya syukur sangat. Lepas tu kita boleh terbitkan sebagai nota bahan untuk bacaan. Anak-anak kita ke, bacaan kita sendiri ke, insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullah. Saya kena berhenti sebab saya ada satu meeting pukul 11. Saya kena berhenti sekarang lah. Insya-Allah. Sebab tu saya buat pukul 9 hari ni. Saya minta maaf. Hari ni kita buat awal daripada biasa. Kerana ada satu meeting pukul 11. Dan hari ni ada 2 meeting penting. Pukul 11 ada satu meeting dan petang ada satu meeting yang penting. Saya minta doa tuan-tuan sekalian. Sebab meeting ini antara meeting yang akan memberi impact kepada perjalanan kita punya perancangan untuk nak membantu membebaskan Malaysia ni daripada kita kata kegawatan yang ada sekarang. Jadi meeting agak penting. Saya mohon kepada tuan-tuan tolong doalah meeting hari ini berjaya dan insya-Allah mudah-mudahan mendapat barakah sampai meningkat kepada pihak yang tertinggi kepimpinan negara insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa fikillahumma rabitataha wa adimuttaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha rasyati fi sabil ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disebar-sebarkan insya-Allah.